Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Mariam binti Muhammad Mazli, nombor metrik 060770. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Khabar. Yang pertama, kita lihat dari segi ta'rif. Al-Khabar huwa ma yahtamilu as-sidqu wal kizbu. Yang bermaksud, khabar ialah ungkapan yang boleh dianggap benar atau tidak. Seterusnya, agradul khabar. Agradul khabar adalah tujuan khabar, yakni tujuan berita. Tujuan utama agradul khabar ada dua. Yang pertama, faidatul khabar, iaitu proses memaklumkan pendengar sesuatu yang belum diketahuinya. Yang kedua, lazimul faidah, yang bermaksud proses memaklumkan pendengar sesuatu yang sedia diketahuinya. Mari kita lihat contoh bagi faidatul khabar. Contohnya, al-lughatul arabiyyah lughatul ijaz, yang bermaksud bahasa Arab adalah bahasa yang ringkas. Ini untuk menyampaikan maklumat atau berita secara langsung dan tidak ada kaitan dengan peribadi pendengar. Yang kedua, contoh bagi lazimul faidah, raja'ta min Terengganu amsin, yang bermaksud awak pulang dari Terengganu kemarin. Ini lebih menjurus kepada peribadi pendengar dan maklumat yang hendak disampaikan berkaitan dengan pendengar itu sendiri. Sementara itu, maksud yang ingin disampaikan daripada lazimul faedah adalah penutur sebenarnya menyampaikan maklumat yang sedia diketahui oleh pendengar. Dia bukan bertujuan untuk memberi maklumat baru, tetapi ingin memaklumkan beliau juga mengetahui perkara tersebut. Seterusnya, kita masuk kepada al-radul khabar balaghiyah, iaitu tujuan balaghah ayat khabar. Tujuan utama ayat khabar iaitu ada dua seperti yang telah dibincangkan di atas, tetapi terdapat juga banyak lagi tujuan berpandukan kepada konteks ayat, iaitu konteks balaghah. Okey, sini adalah antara contoh-contoh al-radul khabar balaghiyah. Yang pertama, tansyid, iaitu memberi galakan. Yang kedua, tahassur, iaitu patah hati. Yang ketiga, taubeh, iaitu ejekan. Yang keempat, al-madhu, iaitu pujian. Yang kelima, at-tazkir ma baina maratib, iaitu mengingatkan taraf sesuatu. Yang keenam, izhar al-da'fu, iaitu melahirkan kelemahan. Contohnya dalam surah Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Yang seterusnya, al-wa'zu, iaitu memberi peringatan. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Yang seterusnya, al-istirham wal isti'taf. Contohnya dalam surah Al-Qasas ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfara lahu. Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Seterusnya, kita lihat kepada adrabul khabar. Adrabul khabar iaitu jenis-jenis khabar. Khabar yang ingin disampaikan perlulah bertepatan dengan konteks pendengar. Golongan pendengar terbahagi kepada tiga, sama seperti jenis khabar juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama, khabar ibtidai adalah untuk khali zihni, iaitu berita yang diterima tanpa keraguan. Yang kedua, khabar talabi adalah untuk mutaraddidu, iaitu berita yang diragui oleh penerimanya dan memerlukan pengukuhan. Yang ketiga, khabar inkari adalah untuk mungkir, iaitu berita yang ditolak oleh penerimanya dan memerlukan beberapa pengukuhan.
Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa kata penguat ayat dalam bahasa Arab. Ini juga dikenali sebagai muakkidat khabar, iaitu penguat khabar. Terdapat banyak antaranya. Yang pertama ialah inna. Contohnya dalam surah Al-Hajj ayat 65. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang kedua, lamul ibtidai. Contohnya dalam surah Ibrahim ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna rabbi lasami'ud du'a. Yang ketiga, amma syartiyah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ammal lazina kafaru. Yang seterusnya ialah as-sinni wa saufa, iaitu sin dan saufa. Yang seterusnya adalah qad. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qad aflahal mu'minun. Yang seterusnya ialah dhamir al-fasli. Seterusnya adalah harfu al-qism, iaitu huruf sumpah. Contohnya dalam surah Al-Qaf, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Seterusnya ialah nunan taukid, iaitu nun penguat. Contohnya dalam surah Yusuf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala yakuna minas saghirin. Yang seterusnya adalah harfuz zaidah, iaitu huruf tambah. Contohnya dalam surah Yusuf ayat 96, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma anna ja'al bashir. Dan yang terakhir adalah akhraful tanbih, iaitu peringatan. Contohnya dalam surah Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala inna awliya Allah. Okey, seterusnya kita masuk kepada subtopik terakhir, iaitu khurujul khabar anil muqtada zahir, iaitu gaya bahasa yang terkeluar daripada bentuk asal kepada gaya bahasa lain. Terdapat 3 keadaan. Yang pertama, anna yanzilul khali zihni manzilatil mutaraddid sa'il, iaitu gaya ungkapan penerima tiada maklumat kepada penerima yang berbelah bahagi. Contohnya dalam surah Hud ayat 37. Yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innahum mughraqun. Yang kedua adalah anna yaj'alul ghairul munkar kal munkar, iaitu gaya ungkapan penerima bukan ingkar kepada gaya penerima ingkar. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Summa innakum ba'da zalika la mayitun. Maksudnya kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Yang ketiga adalah anna yaj'alul munkar ka ghairul munkar, iaitu gaya ungkapan penerima ingkar kepada gaya penerima bukan ingkar. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Setakat ini sahaja penerangan yang disampaikan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.